baik 2C. So macam biasa, yang pertama kita kena apa? Kita kena tulis dulu dia punya function tu. 2C. Okay. So function yang dibagi adalah x plus 1 adalah sama dengan 5 cos x tolak pi per 3. So kita kena cari dia punya function dulu. Macam mana nak pindah semua pergi belah kiri ke ataupun semua pergi belah kanan, yang mana lagi mudah? Saya rasa mudah kalau yang sebelah kanan tu bawa pergi sebelah kiri. So dia akan jadi x plus 1 minus 5 cos x minus pi over 3. Siapa yang buat terbalik pun tak ada masalah, akan dapat juga jawapan dia. Cuma kena hati-hati dengan tanda sign. Sebab apa? Bila kita differentiate bukan integrate differentiate cos, kita akan dapat negative sign. So bila negatif dengan negatif, kita akan dapat positif. So expression ni semuanya dapat positif. Kalau kamu bawa pergi belah sana, tak ada masalah, boleh juga. Cuma kena hati-hati sebab kita akan dapat negatif kat sini. Kemudian dekat x ni pun nanti akan dapat negatif. So banyak negatif lah. Okay. So kita tak nak ada banyak negatif. So saya pindahkan yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Dua-dua tak ada masalah, dapat juga jawapan dia. So kita akan dapat kita punya function kita adalah sama dengan x plus 1 minus 5 cos x minus pi over 3. Kemudian carilah dia punya integration. So differentiate x dapat 1, differentiate 1 dapat 0. Differentiate 5 cos ni kita akan dapat 5 sin. Okay, differentiate cos dapat negative sign, so ini jadi plus lah. Kemudian ini salin balik. Kemudian differentiate yang bahagian dalam sin ni kita akan dapat 1 saja, iaitu differentiate x dapat 1, ini jadi 0. So darab 1 lah. Okay, so samalah, dapat macam tu. Kemudian kita akan masukkan dalam kita punya formula. So kita punya formula tu kita buat saja macam ni. Kalau soalan kamu subjektif, kena tunjukkan formula ni. So ini saya tulis x, ini saya tulis x, tolak dengan yang ini yang original, yang atas ni original, yang bawah ni yang differentiate. So ini saya akan letak n, dekat sini pun n, dekat sini pun n, di sini n plus 1. So itulah cara nak ingat dia, formula dia. So kita masukkan kita punya function tu. So ini adalah xn, tolak dengan yang original adalah x plus 1 minus 5 cos x minus pi over 3 over dia punya differentiation adalah 1 plus 5 sin x minus pi over 3. So dapatlah kita punya formula macam ni. Okay. So kalau soalan kamu subjektif, sini ada markah. Okay, kat sini ada markah 1. Biasanya lah. Di sini 1, differentiate dapat 1. Okay. Yang lain tak ada masalah, tak ada markah. Okay. So dekat differentiate dapat 1, dekat formula dapat 1. Kemudian kita buatlah. Okay, kita teruskan dengan kita punya step ni. So x0 yang dibagi kat sini adalah sama dengan 2. So tulis macam tu dulu. Kemudian barulah x yang pertama. So macam yang saya bagi tahu dalam lecture, 2 ataupun 3 lah. 3 termasuk dengan yang x0 ni. Okay, 3 jalan kerja ni kita kena tulis. Okay, kita kena tulis. Kalau subjektif lah. Kalau objektif, kamu tekan kalkulator je, tak ada dah yang jalan kerja banyak-banyak ni. So ini akan jadi 2, tolak. Baik, ini 2 tambah 1, saya letak kurungan lah. Tolak 5 cos, ini 2 tolak pi per 3. Kemudian bahagi dengan 1 tambah 5 sin 2 tolak pi per 3. So sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita kena tekan kalkulator je lah. Okay. So tekan kalkulator. Macam yang saya bagi tahu semalam, kamu masukkan benda ni. Okey, kamu masukkan benda ni dalam kalkulator kamu. Baik. Kalau kalkulator yang putih tu, yang terkini tu, tak ada masalah. Okey, kamu boleh straight away masukkan
formula macam ni, exactly macam ni dalam kamu punya calculator. Cuma kalau calculator yang zaman Jepun tu dia agak complicated sikit. Boleh buat, okey, boleh buat. Memang saya dah cuba dah banyak sebelum-sebelum ni. Memang boleh buat tapi dia perlukan banyak kurungan. So untuk yang tu nanti saya akan ajar dalam tutor lah. Minggu depan kita ada tutor face to face kan, dah start kan, tutor face to face. So nanti boleh ingatkan saya, siapa-siapa yang nak belajar untuk buat untuk selesaikan soalan ni menggunakan kalkulator yang zaman Jepun tu. So boleh buat, cuma dia kena ada banyak kurungan. Okey, yang pertama adalah kurungan yang besar ni, kamu kena letak kurungan yang besar tu, kemudian barulah kurungan yang kecil ni, kemudian kurungan sini lagi, kemudian tutup kurungan, banyaklah. Okey, tapi kalau kamu buat berhati-hati, boleh guna kalkulator tu. Kalau kalkulator yang putih tu, kamu boleh straight away masukkan nilai, masukkan yang X ni dalam kalkulator kamu. Baik, sekarang ni saya minta siapa yang ada kalkulator yang warna putih tu, cuba tolong ni masukkan expression ni dalam kalkulator kamu. Cuba kira bila masukkan x0 sama dengan 2, dapat berapa nilai dia. Saya nak tahu nilai dia, sebab saya tak ada kalkulator yang putih tu. So kalau saya nak buat daripada scratch, daripada awal, lambat lah nanti kita habis soalan ni. Ataupun siapa-siapa yang dah buat, ada dapat x1 dia sama dengan berapa, kemudian kita tengok yang lain dapat betul sama ke ataupun tidak. Baik, ini dia cakap correct to 4 decimal places. Correct to 4 decimal places. So bila correct to 4 decimal places, working step mesti lebih 2. Okay, ini correct to 4 decimal places untuk jawapan. Untuk jawapan. So working step mesti lebih 2. Okay, working step mesti lebih 2 decimal places. Okay, extra 2 decimal places. So sini dapat apa jawapan dia? Siapa yang dah buat? Ataupun kalau siapa yang nak cuba bagi jawapan dia berapa? 1.97970. 1.97 970. 1.97970. Baik, ini baru 5 decimal places. Satu lagi. Kalau boleh lebih 2. Okey, sebab jawapan dia mahu 4 decimal places. Working step mesti lebih 2. Kalau satu ni macam tak berapa selamat. Ada tahun dia terima, ada tahun dia tak terima. So kita nak selamat, kita lebihkan 2. 97 kosong berapa? Satu lagi. 7. 7 Macam ni semua dapat yang sama. Dia mesti dapat yang sama. Baik. Katakan ini jawapan yang betul. Okey, so ini kena tulis balik lah ni. 9707 tolak dengan 1.979707. Untuk chapter ni, ya ini je lah yang susah sikit, iaitu kita kena salin balik jalan kerja ni. Panjang ni. Panjang sebab salin balik je. Nak jawab dia senang je. Kemudian ni tutup kurungan. Kemudian 1 tambah 5 sin 1.979707 tolak pi per 3. Baik, tulis ni panjang, tapi untuk next step nak dapatkan jawapan dia, kamu tekan calculate, kemudian kamu tekan answer. Maksudnya kamu guna balik jawapan yang kamu dah dapat tadi tu. Okey, ni jalan kerja, tulis balik je. Okey, jangan masukkan dalam calculator yang ni daripada scratch. Nanti akan jadi error, akan jadi mistake, simple mistake. So kamu gunakan calculate answer saja. Guna balik jawapan ni. Okey, kita masukkan dalam ni. Okey, kat sini and so on. Dia automatic lah dekat calculator tu. Baik, so jawapan yang kedua dapat apa? Tekan calculate answer saja, kamu akan dapat tau. Straight away dapat jawapan dia. Kamu jangan tekan ni jangan tekan 1.979707 ni masuk dalam calculator. Guna calculate answer saja. Okey, tekan balik calculate, tekan saja butang answer, kemudian tekan butang sama ringan tu. Kamu akan dapat jawapan dia. 1.97959. Okey, baik.
So, ini dah ada berapa? Okay, dah ada 3 yang ada, 2 lah. 2 yang ada jalan kerja full. Okay, next step ni tak payah buat dah jalan kerja. Kamu terus tulis jawapan dia. Baik, lagi sekali, calculate answer, bagi jawapan. Bagi jawapan terus. Ini berapa? Last 5 lah. 97, 95, 65 lah. So, yang kedua tu 1.97959. 959. Ni 5. Kena satu lagi. Kena 6. Ini 5 decimal places. Dia perlu 6. Oh, kalau begitu 1.97956. Okay, 586. Okay, next. Tekan calculator je. Next ni yang X keempat lah sebenarnya, X3 ni. Terus tulis jawapan saja. Ni berapa? 1.9 1.979586. sama sudah. Okey. Baik. Bila kamu nampak sama macam ni, okey, nampak sama kan? Kita akan terus stop. Kita punya iteration ni. Kita punya ulangan ni. Maksudnya dah tak ada dah X4 Dah tak ada dah. Tak perlu lagi X4. Bila dah nampak sama, kita terus berhenti. Kita terus bagi jawapan akhir. So, X adalah sama dengan 1.97996 lah. Okay, 4 decimal places. So, ini kalau kamu nampak 1, 2, 3, 4. 4 decimal places. Working step lebih 2. Okay. Final answer mesti ikut soalan, iaitu dia mahu 4 decimal places saja. So, selesailah. Baik. Katakan kalau tak sama. Okay, katakan tak sama. Ini 8. Contoh ini 85. Tak sama lagi. So, kita kena buat lagi X4. 1.97958. Tak sama lagi. So, kita kena teruskan. 1.97958. Okay, nampak dua sama ni. Okay, nampak dua sama ni. Terus stop. Lepas tu baru bagi jawapan. Okay. Itulah cara dia. Dia mesti sama. Mesti ada yang sama baru stop. Selagi tak sama, kamu kena teruskan iteration tu. Tapi mostly step yang ke-6, ke-7 sepatutnya dah dapat dah. Kalau tak dapat, maksudnya ada something wrong dengan calculator. Maksudnya mungkin kamu salah masukkan term dalam calculator ni. Okay, dia mesti converge. Okay, dia mesti converge kepada satu nombor. Katakan contohnya, okay, katakan X0, saya buat yang ni, katakan X0 sama dengan 2. Kemudian kamu buat X1 sama dengan 1.979707. Kemudian X2 kamu buat dapat 1.623467. Contoh dah. X3 kamu buat dapat 2.010506. X4 kamu buat dapat 1.597867. Contoh. X5 kamu buat lagi dapat 2.187612. Maksudnya, kalau kamu tengok nombor-nombor yang kamu dapat daripada kalkulator kamu ni, sekejap dia turun, kemudian dia naik balik lebih daripada 2, kemudian dia turun balik, kemudian naik balik kepada lebih daripada 2. Maksudnya dia tak converge kepada satu nombor, meaning that ada something wrong dengan kamu punya input dekat kalkulator, ataupun kamu salah differentiate. Okay. So, nak tahu jawapan kamu betul ataupun tidak, kamu tengoklah dekat kamu punya jawapan ni. Okay. Yang pertama 2. Kemudian dapat 1.9797. Kemudian dia dapat 1.979586. So, dia berubah sikit je. Okay. Kemudian next kamu buat, tengok dah sama. Meaning that jawapan kamu tu dah betul. Okay. Input kamu dalam kalkulator dah tak ada yang salah. Dan kamu punya differentiation kamu tu betul. Okay. So, itu salah satu cara mau check lah. Sama ada kamu punya input dalam kalkulator tu betul ataupun tidak. So, andai kata kamu dah sampai step di sini. Okay, kamu dah sampai step di sini. Cuba kamu tekan dulu. Okay. Masukkan dulu nombor ni dalam kalkulator. Cuba tekan buat calculate answer sebelum buat jalan kerja ni. Okay, check dulu betul tak jawapan kamu converge kepada satu nombor. Katakan kamu masukkan dalam kalkulator. Okay, kamu buat calculate answer. Kamu dapat contoh macam ni. Okay, dia tak converge kepada satu
nombor. So kamu boleh check balik sama ada kamu punya differentiation tu betul ataupun tidak, dan kamu punya input dalam calculator tu betul ataupun tidak. Kalau dia jadi macam ni, dia tak converge, ada something wrong. Okay, ada mistake dekat mana-mana antara dua benda ni. Tapi kalau kamu buat, okay, kamu masukkan input ni dalam calculator, kemudian kamu tekan calculate answer, kamu tengok dia lepas dah 3-4 kali kamu tekan calculate answer, dia dapat satu nombor saja, kamu boleh teruskan buat inilah jalan kerja ni. Okay, jalan kerja ni. Kalau soalan kamu subjektif. Kalau objektif A, B, C, D tu, tak payah buat jalan kerja lah. Kamu tekan calculator saja. Okay, boleh? Faham Sir, Ya? yang X2 saya tu saya lupa letak tambah 1. X2 ada tambah 1 Tolak jap. Oh ni sini 2 tambah 1. Oh, okey sini Yeah. kena tambah 1. Alright, sini tambah 1. Alright, thank you. Ni kena tambah 1. Ni saya buat macam ni lah, tambah 1. Baik. Next question ada? Nombor 2 tak dapat? Kalau siapa yang tak dapat, maybe antara dua tu lah, differentiation kamu salah ataupun input ke dalam calculator kamu ada mistake mana-mana. Kadang kalau guna yang calculator zaman Jepun tu tak cukup even kalau kamu tak cukup kurungan pun dia akan jadi salah. Kalau yang calculator yang putih tak ada masalah. Okay, less mistake kalau yang calculator yang lama tu prone to mistake tu banyak. Kena hati-hati banyak. Okay, tak ada masalah, boleh guna. Cuma kena hati-hati.